Bulan suara, pengumuman kepada seluruh pengkawin. Kita tahu tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang saya raikan Tuan Haji Nasir Rahman bin Haji Sa'ad Khairuddin, pembicara buku kita yang pertama. Yang kedua, Ustaz Abdul Aziz bin Zubair yang didatangkan khas daripada Pajak Song. Jauh tu Kuala Batas, Pulau Pinang, yang sama-sama juga bakal membicarakan buku pada hari ini, Agama, Bangsa dan Tanah Air, tentang sejarah dan juga peranan Madrasah Dairatul Ma'arif wal Wataniyah. Sekolah, cara ringkasnya sekolah DMW lah. Kenapa sekolah DMW ni penting untuk kita bicarakan? Sebab ia ialah sekolah Syekh Abdullah Fahim. Siapa tak kenal Syekh Abdullah Fahim? Syekh Abdullah Fahim ialah seorang ulama besar bagi orang Melayu. Beliau dikenali sebagai tokoh yang mencadangkan, yang mengusulkan tarikh kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu, jatuh pada 31 Ogos 1957. Beliau juga ialah tok ataupun leluhur pada Perdana Menteri Malaysia yang ke-6, iaitu Pak Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi bin Abdullah Fahim. Itu menunjukkan bahawa beliau bukan sahaja seorang ulama yang besar, yang hebat, bahkan beliau juga melahirkan keturunan yang baik-baik. Dan juga yang pentingnya dalam pembicaraan kita hari ini, kita akan sentuh tentang sumbangan beliau dalam dunia pendidikan, iaitu penubuhan sekolah Dairatul Ma'arifil Wataniyah yang kita ringkaskan menjadi sekolah DMW. Sekolah DMW ni sekolah yang sangat istimewa. Daripada sekolah ni lahirnya ahli-ahli ilmu, tokoh-tokoh baik politik dan juga ekonomi yang sangat berpengaruh di Malaysia. Dan salah satu tokoh yang kita dah bicarakan 2 hari lepas ialah Tuan Guru Ahmad Hashimi, yang dikatakan ialah sebagai juru cakap bagi Syekh Abdullah Fahim. Dan buku yang dikarani Panduan Bangsa, buku yang sangat istimewa yang membicarakan tentang kaitan antara agama dan juga kebangsaan. Jadi pada hari ini kita bawa 2 orang tetamu yang istimewa, Tuan Haji Nasir Rahman dan juga Ustaz Abdul Aziz. Tuan Haji Nasir Rahman ialah penulis bagi buku yang bakal kita bicarakan, sementara Ustaz Abdul Aziz ialah editor bagi penerbitan buku ni. Dan buku ni kita dah terbitkan tahun 2022, tahun lepas, dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan lah. Tahun lepas kita ada festival sekolah-sekolah agama negeri di Pulau Pinang, dan kita bawa buku ni dan sedikit pameran tentang sumbangan Syekh Abdullah Fahim, memang mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Tapi kita hari ini kita nak ambil peluang untuk mendengar cerita daripada pengarang dan juga editornya sendiri tentang bagaimana pengalaman mereka menghasilkan buku ni. Jadi saya ingin alu-alukan kedatangan Tuan Haji dan juga Ustaz ke Kemah Akademi Jawi Malaysia. Buku ni sangat menarik sebab dia asal daripada latihan ilmiah tahun 1982 kalau tak salah saya, di UKM, Fakulti Sejarah. UKM, Fakulti Sejarah ataupun Jabatan Sejarah lah, UKM. Dan kemudian ditemukan oleh Ustaz Abdul Aziz, dan ditambah lagi dengan gambar-gambar yang baru dan menarik lah untuk kita jadikan dalam buku yang lengkap ni. Mungkin pada hari ini kita nak tanyalah Tuan Haji, bagaimana pengalaman Tuan Haji dalam menulis tesis ataupun latihan ilmiah buku tentang sekolah Dairatul Ma'arifil Wataniyah. Silakan. boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Moderator dan juga Ustaz ya. Ustaz yang jauh daripada Penang bersama kita pada petang ni. Okey. Begitu semangat sekali ya. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak Jawi
dan juga penjenting yang telah berusaha bekerja keras untuk menjayakan penulisan ilmiah ini sebagai sebuah satu karya untuk rujukan awam. Ya, ini satu penghargaan yang saya rasakan amat tinggilah oleh pihak penerbit dan juga penyenting di atas hasil karya yang telah saya usahakan semasa seorang pelajar dulu. Dan bagi saya, setelah saya merenung balik benda ni, saya tinggal beberapa tahun, ya, lama ya, sampai saya dah bekerja, saya bila bahan ini dicetakkan semula sebagai satu rujukan untuk umum. Jadi saya melihat bahawa buku ini adalah pada permulaan kepada satu kisah dalam bidang pendidikan di negara kita, khususnya dalam mengembalikan keagungan ilmuwan Melayu dalam bidang pendidikan. Kalau kita lihat daripada aspek, ya, sebelum saya pergi kepada penulisan tentang sejarah, ya, yang berkaitan sejarah, ada satu perkara utama yang perlu kita beri tumpuan dan perhatian, hasil daripada penubuhan madrasah, ada madrasah DNW lah, saya mudahkan, kita nak sebut panjang-panjang, jadi satu falsafah daripada penubuhan sekolah ini ialah merupakan satu titik reformasi, ya, reform kepada pendidikan agama dan juga reform kepada masyarakat kita, masyarakat Melayu Islam, khususnya daripada bidang pendidikan, dan juga kesedaran dari segi keagamaan dan juga dari segi motivasi masyarakat Melayu untuk mengembalikan kegemilangan umat Melayu dalam persada sejarah tanah air kita. Kenapa saya bercakap begitu? Kerana pada peringkat awalnya, ya, dalam penubuhan madrasah ini, ianya membawa satu platform reformasi dalam dunia pendidikan Islam di negara kita. Kalau kita lihat daripada aspek pendidikan di negara kita sebelum ini, ya, sebelum kemunculan sekolah ini dan beberapa buah sekolah agama lagi yang ada di negara kita, pendidikan agama kita hanya bertumpu kepada pendidikan di pondok-pondok, ya. Pendidikan di pondok-pondok ini hanya tertumpu kepada anak muda laki-laki, ya, anak muda laki-laki semata-mata, ya. Pada masa itu pendidikan kita hanya bercorak kepada pendidikan keagamaan dari segi melaksanakan solat ibadah dan sebagainya, ya, tapi tidak ada kepada vision yang lebih jauh. Jadi dengan penubuhan madrasah ini, satu pembaharuan atau reform telah pun berlaku dalam pendidikan, khususnya kepada generasi pendidikan pondok yang ada di negara kita. Reform yang pertama yang saya perlu bangkitkan dari segi hasil penulisan ini ialah dari segi pembentukan semula kurikulum pembelajaran yang ada dilaksanakan, ya. Kalaulah pada masa dulu pendidikan kita, ya, sebelum penubuhan sekolah-sekolah begini, pendidikan kita hanya berbentuk pengajian agama, ya, seperti ilmu fiqh, hadis, tauhid, ya. Penumpuan kita kat arah itu saja. Dan kalau agak terkeluar sikit ke arah yang lebih advance sikit adalah pendidikan ilmu falak, di mana ada melibatkan pengiraan, hisab dan sebagainya, ya, ilmu kira-kira. Tetapi yang paling jelasnya, reformasi yang dibuat dalam pembentukan sekolah ini seterusnya selepas kewujudannya ialah kita mengadoptasikan, ya, ataupun kita meresapkan ke dalam pendidikan agama kita di peringkat sekolah ini dengan mencampurkan pendidikan akademik, disamakan pendidikan akademik dengan pendidikan agama yang diselaraskan menjadi satu pendidikan yang wajib, ya. Di sini, bila adanya pendidikan di antara pendidikan agama dan akademik, memberi satu pembaharuan dalam pemikiran masyarakat Melayu, khususnya untuk berkembang maju ke arah yang lebih dinamik, seperti apa yang kita lihatkan pada hari ini.
Kerana dengan keadaan pencampuran akademik dan juga ilmu agama menjadikan masyarakat kita, Melayu kita, kesedaran umat Islam kita lebih tinggi dalam memperjuangkan apa yang dikatakan kemudiannya sebagai kemerdekaan negara Malaysia kita. Itu mukadimah yang pertama dari satu yang bahagian, Satu yang keduanya yang saya ingin tekankan juga sebagai reform ataupun reformasi kepada pendidikan di negara kita ialah dengan penubuhan sekolah ini jugalah dan satu dua lagi sekolah agama yang bercorak moden seperti Matak Mahmud dan sebagainya, pembelajaran di peringkat persekolahan kita telah lebih dinamik, di mana adanya penglibatan kaum wanita dalam pembelajaran secara ilmiah. Kalau sebelum kewujudan ini dalam pembelajaran pondok-pondok yang diasaskan di selatan negara kita, di Malaysia ini ataupun di Kepulauan Jawa, di petani dan sebagainya, kita hanya menumpu kepada pelajar laki-laki semata-mata. Di mana pelajar laki-laki ini hanya dan tidak kita menumpukan kepada pembelajaran bagi pelajar-pelajar wanita. Maknanya kita mengatakan bahawa wanita masih tersimpan di rumah lah pada masa ini, tetapi dengan adanya reformasi yang dibuat oleh sekolah-sekolah agama yang dipelopori oleh MDW ini, bermaknanya pelajar-pelajar wanita telah diresap masuk ke sekolah ini bersama dengan pelajar-pelajar lelaki-lelaki untuk menuntut ilmu dan memberi satu pendedahan reformasi baru kepada anak-anak muda kita, melibatkan lelaki dan perempuan dalam meneruskan generasi agama, memperteguhkan agama Islam kita di negara ini, di mana dengan pembelajaran secara ilmiah golongan wanita memberikan pendedahan yang lebih kepada kaum wanita di negara kita untuk terus melibatkan diri dalam berbagai bidang yang seperti yang kita lihat pada hari ini. Inilah satu reformasi yang amat penting dan amat berharga kepada bidang pendidikan kaum Melayu di negara Malaysia. Jadi terima kasih kepada Tuan Haji sebab kita dapat satu konteks yang sangat penting lah. Dua yang dapat kutip. Pertama, satu reformasi terhadap pendidikan itu sendiri daripada pendidikan bercorak agama semata-mata, kini ditambah dengan mata pelajaran yang lain yang mempersiapkan pelajar-pelajar pada zaman tersebut kepada cabaran semasa, dan di akhirnya dia menyumbang kepada gerakan kemerdekaan tanah air. Dan nombor dua ialah berkenaan dengan penglibatan kaum wanita, kaum perempuan dalam pendidikan arus perdana. Kalau sebelum ni dikatakan hanya perempuan tu layaknya di rumah sahaja, tapi budaya tu telah ditukar dan dibawa masuk dalam pendidikan yang direformasikan oleh contoh dalam DMW ni lah. Jadi itu dua benda yang sangat penting yang kita dapat lihat daripada konten utama buku ni yang seperti yang diuraikan oleh Tuan Haji. Saya seterusnya nak bawa persoalan kepada Ustaz lah, bila nak bincang tentang buku ni kan. Kalau Ustaz ni sebagai penyunting lah, Ustaz boleh tengok, Ustaz boleh kongsi tak apa kekuatan utama penulisan Tuan Haji dalam buku ni dan bagaimana dia boleh bagi manfaat kepada para pembaca. Silakan. Bukan ya, dua-dua. Sangkut tahu tak? Sangkut kat baju ni sangkut. Sangkut tak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Muhammad Syukri, Pengerusi Akademi Jawi Malaysia atas kesudian menjemput saya dalam nak membicarakan buku ini, dan yang diraikan Ayahanda Tuan Haji Nasir Rahman, Haji Sa'ad Khairuddin selaku penulis bagi buku Agama, Bangsa dan Tanah Air. Baik, saya boleh kongsikan pengalaman saya apabila mula-mula mengkaji tentang buku yang pertama yang diterbitkan oleh Akademi Jawi Malaysia, iaitu Panduan Bangsa, yang mana pada ketika itu saya perlu menggali dengan lebih mendalam tentang riwayat hidup Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Jadi banyaklah maklumat-maklumat yang didapat daripada responden yang mana merupakan murid kepada Syekh Abdul Fahim yang masih lagi ada, yang mana mereka belajar sekitar tahun 1950-an.
Dan maklumat-maklumat itu dimuatkan dalam buku pandangan bangsa, dan maklumat-maklumat itu jugalah yang menjadi asas kepada pencarian saya untuk mendapatkan info yang lebih lengkap tentang sejarah perjalanan sekolah Madrasah Dahiratul Ma'arifil Wataniyah. Baik, bila membicarakan tentang sekolah ini, tentulah maklumat-maklumat perlu didapatkan daripada hasil penulisan para pengkaji sekitar tahun 90-an, 2000-an, yang mana mereka terlebih dahulu mendapatkan ataupun mendidik tentang sejarah sekolah ini. Yang menariknya saya boleh kongsikan ialah maklumat-maklumat yang ada pada ketika itu masih belum mencukupi untuk menghasilkan sebuah penulisan lengkap tentang sejarah sekolah yang sangat bersejarah di Kepala Batas ini, Madrasah Dahiratul Ma'arifil Wataniyah. Jadi saya terus berusaha sedaya mungkin mendapatkan segala bentuk dokumen ataupun bahan-bahan bertulis untuk menyokong lagi tentang sejarah sekolah ini. Alhamdulillah, sekitar tahun 2021, akhir tahun 2021, saya telah menemukan latihan ilmiah oleh Tuan Haji Nasir Rahman Haji Sanad Khairuddin yang mana berjudul Sejarah DMW. Yang mana apabila kita baca saja tajuk itu, bagi orang luar Pulau Pinang, dia tidak menyangka itu tentang sejarah sekolah. Sebab pekan DMW itu janggal bagi orang luar. Tapi bagi orang Pulau Pinang, orang Pulau Batas seperti saya, bila dapat saya tahu tajuknya DMW, saya sudah boleh jangka inilah sejarah sekolah Dahiratul Ma'arifil Wataniyah. Lantas saya berusaha bergerak dan mendapatkan merujuk latihan ilmiah Tuan Haji di perpustakaan di UKM dan membaca dari kulit ke kulit, dan alhamdulillah naskah sangat berharga, latihan ilmiah Tuan Haji sangat berharga. Kerana apa? Kerana Tuan Haji Nasir Rahman bagi saya telah terlebih dahulu mendapatkan maklumat lebih awal sekitar tahun 82 daripada murid-murid awal Syekh Abdullah Fahim, yang mana pada ketika itu murid-murid ini merupakan murid-murid Syekh Abdullah yang menuntut daripada Syekh Abdullah di peringkat awal di Kedah, di Madrasah Limbung Kapal. Dan kemudiannya ada di antara mereka yang mengikut Syekh pulang ke Kepala Batas apabila Syekh mengasaskan madrasah ini pada tahun 1925. Dan ada di antaranya yang mengikut Syekh kembali ke Perak, bermakna mereka sangat turut Tok Guru bergerak, berhijrah, mereka ikut untuk mendapatkan ilmu. Jadi Tuan Haji Nasir Rahman telah berusaha dan mendapat maklumat yang begitu nadir daripada murid-murid ini, yang mana selepas Tuan Haji Nasir Rahman tidak ada bagi saya lah pengkaji yang sempat bertemu mereka. Selepas tahun 80-an kebanyakan mereka sudah meninggal dunia, dan Tuan Haji Nasir Rahman mendapat maklumat yang sangat-sangat nadir lah. Dan dari sebab itulah saya terus berusaha mendapat izin daripada Tuan Haji Nasir Rahman supaya dapat disunting dengan begitu baik latihan ilmiah Tuan Haji, ditambah pula dengan maklumat-maklumat sedia ada, dibuat rujuk silang dengan maklumat yang sedia ada dalam simpanan saya lah, yang mana saya juga menemukan maklumat-maklumat tambahan daripada responden lain. Dan akhirnya alhamdulillah Akademi Jawi Malaysia bersetuju untuk menerbitkan naskah yang bagi saya sangat berharga, yang memaparkan sejarah perjalanan lengkap Madrasah Dahiratul Ma'arifil Wataniyah daripada awal pengasasannya oleh Syekh Abdullah Fahim hinggalah sekitar tahun 1970-an. Dan bagi saya naskah ini sangat penting dalam mengkaji sejarah sekolah ini, kerana apabila saya dapat ataupun saya merujuk silang kepada kajian-kajian pengkaji kemudian tentang Syekh Abdullah Fahim, mereka barangkali terlepas pandang dan tidak menemukan latihan ilmiah Tuan Haji. Jadi mereka skip. Andainya mereka menemukan latihan ilmiah Tuan Haji lebih awal, barangkali banyak maklumat daripada latihan ilmiah ini yang dimasukkan dalam kajian mereka. Jadi buku ini mengisi kelompongan sejarah hidup riwayat Syekh Abdullah Fahim terutamanya, dan telah mengisi kelompongan sejarah Madrasah Dahiratul Ma'arifil Wataniyah yang selama ini kita tak dapat maklumat tersebut kerana sangat nadir, dan alhamdulillah telah berjaya dirakam dalam latihan ilmiah Tuan Haji Nasir Rahman sebagai satu bentuk arsip lah. Jadi saya rasa sangat bersyukur dan bangga kerana Tuan Haji Nasir Rahman dapat ataupun memilih sekolah ini sebagai salah satu tajuk kajian latihan ilmiah Tuan Haji, dan saya tak langsung membantu merakamkan sejarah perjalanan sekolah yang sangat bersejarah di Kepala Batas ini. Terima kasih Ustaz Abdul Aziz atas perkongsian mengenai pengalaman penyuntingan
dan kepentingan dan kekuatan penunjukan. Jadi kita masuk sikitlah ke dalam dia punya isi kandungan buku lah. Saya ada satu soalan nak tanya Tuan Haji. Selalu kita kata perjuangan kemerdekaan, perjuangan kebangsaan, perjuangan yang bersifat kenegaraan lah. Kalau istilah orang kata bersifat duniawi inilah, dipelopori oleh kaum muda penunjuk. Tapi Tuan Haji membuktikan sebaliknya melalui buku ni. Syekh Abdullah Fahim dikenali sebagai ketua kepada ulama kaum tua, dan daripada beliau tu juga ada kelompok-kelompok yang lain, ada ulama-ulama besar yang lain yang mengikut beliau. Dan satu poin yang menarik Tuan Haji ada sebut tadi ialah bagaimana Syekh Abdullah Fahim walaupun dia kaum tua, tapi dia melakukan reformasi terhadap pendidikan tu, perubahan yang besar terhadap pendidikan tu. Tuan Haji ada sebut tadi, mungkin Tuan Haji boleh huraikan sedikitlah apa reformasi tu daripada sebelum tu pendidikan agama, kemudian apa lagi ditambah benda-benda yang menarik di sekolah tu. Saya tengok ada perpustakaannya, ada dari segi pakaian seragam, mungkin Tuan Haji boleh huraikan hal tu. Kembali menyentuh tentang reformasi dan juga sejarah sekolah ini. Apa yang menariknya kepada kita ialah aspek pembaharuan yang diperkenalkan, ya. Dalam hal ini, sebelum penubuhan sekolah yang secara akademik ini, pendidikan pondok kita hanya menumpu kepada pendidikan fardu ain lah, saya kata semata-matanya dari segi beramal ibadah, amalan dalam solat dan kehidupan harian kita yang berkaitan dengan pegangan agama kita semata-mata. Tetapi lebih jauh ke arah kesedaran Islam yang sebenar itu adalah belum begitu ditekankan dalam pendidikan pondok dan sebagainya. Pada saya, walaupun kita mengatakan ya bahawa ada dua golongan ya ulama di negara kita, iaitu golongan tua dan golongan muda, ya, ulama tua dan ulama tua muda. Sebenarnya benda ni bukanlah sesuatu yang tepat pada pemikiran saya, ya. Sebab dalam istilah ulama tidak ada yang ulama tua dan muda seperti kita pembagian yang kita bagikan. Cumanya arah tahap pemikiran dan juga apa yang disenangi untuk disampaikan itu yang lebih menjadi perhatian kepada mereka. Kalau kita mengatakan bahawa dari segi aspek perjuangan kemerdekaan, ya, reformasi pendidikan dan sebagainya, sebelum daripada Tuan Haji Abdullah Fahim, juga setelah sebelum itu ada ulama-ulama lain telah menerokai bidang pembaharuan dalam pendekatan agama di negara kita. Tetapi cara approach yang disampaikan oleh mereka tidak begitu, orang kata, nampak dengan jelas dan juga tidak mempengaruhi masyarakat secara yang jelas, ya. Tetapi apabila timbulnya keunggulan seangkatan dengan Tuan Haji Abdullah Fahim dan juga yang lain-lain, reformasi yang dibuat itu lebih nampak, menonjol, ya, lebih jelas dan lebih orang kata berkesan dalam mempengaruhi pemikiran masyarakat kita, terutamanya masyarakat Melayu. Cumanya dari segi aspek pendekatan yang kalau dibuat di pondok-pondok, hanya dia terhad kepada golongan orang kita katakan pelajar-pelajar lelaki semata-mata, ya. Dan penampilan kesedaran ini pun hanya di peringkat permulaan. Tetapi dengan adanya, ya, pembentukan sejarah yang lebih ilmiah ini, penonjolan sistem pembelajaran akademik yang lebih dipadukan dengan sistem pendidikan agama kita yang sedia ada, maka kesedaran tingkat politik masyarakat semakin bertambah, semakin jelas, dan semakin beraninya anak muda kita melaungkan perubahan dan juga pembaharuan berdasarkan apa yang berlaku di persekeliling mereka, ya. Kalaulah dulu sebelum, ya, dalam pendidikan pondok kita lihat adalah pendekatan hanya dalam kelompok yang terhad, kelompok mereka, pembicaraan dalam kelompok mereka. Tetapi apabila adanya sekolah pendidikan yang baru ini, pembicaraan persekolahan itu telah pun merebak keluar,
Bila si anak-anak ni balik ke rumah dan berbincang dan sebagainya bersama kaum keluarga dia orang, membawa adik-adik yang baru, ya, adik-adik yang baru apabila pendedahan akademik yang disertakan dalam pendidikan agama tadi. Ada di sinilah nampaknya kesedaran peningkatan nasionalisme, kebangkitan, pemahaman agama tentang perlunya kepada kemerdekaan negara dan sebagainya mula ditonjolkan, mula dibawa dan disebarkan di kalangan generasi-generasi muda ini. Dan bertolak dari sinilah, ya, maka kita memecahkan gulungan pendidikan kita ni, gulungan tokoh-tokoh kita ni kepada dua gulungan, ya. Satunya dikatakan gulungan kaum tua dan satu dikatakan golongan muda, ya. Di mana pada halnya benda itu sama saja, cumanya approach dan pendekatan. Kerana golongan yang kaum dikatakan sebagai tua ini, pendekatan dari segi akademiknya itu kurang. Manakala yang dikatakan golongan kaum muda ini, pendekatan akademiknya lebih tinggi dan dipadukan dengan pendekatan agama yang ada bersekali, menjadikan tahap kesedaran dan reformasi dalam diri masyarakat Melayu kita semakin meningkat, semakin berkembang sehingga membawa kepada tahap untuk mencapai kemerdekaan dan sebagainya. Inilah titik permulaan yang amat penting bila adanya persekolahan yang telah dimodernisasikan dengan konsep dukungan paduan di antara ilmu agama dan ilmu akademik. Yang keduanya, bila dimasuk pada sekolah berbentuk akademik dengan adanya penglibatan kaum perempuan, ya, pelajar-pelajar perempuan, apa yang dipaham dari pendidikan ini, apabila mereka ini telah semakin membesar, mendiri rumah tangga dan sebagainya, mereka juga menjadi sebagai sebahagian daripada ejen reformasi dalam masyarakat kepada ibu bapa, kepada anak-anak mereka dan sebagainya. Di sinilah makanya adanya kesedaran yang telah dipertingkatkan dari semasa ke semasa supaya masyarakat kita meneruskan perjuangan ke arah kemerdekaan negara di kalangan kaum Melayu daripada berbagai peringkat, ya, daripada peringkat atasan, peringkat menengah sehingga peringkat di kampung-kampung. Bila pada mana anak-anak, ya, yang perempuan yang telah berkahwin dan sebagainya yang balik, ya, ke rumah, banyak kerana anak perempuan dengan anak lelaki, anak perempuan ni lebih dekat dengan ahli keluarga, ya, dan mereka boleh menyebarkan pemikiran dan pemahaman yang mereka dapat kepada ibu bapa mereka, kaum keluarga mereka secara yang lebih orang kata lebih maknanya lebih berkesan lah pada saya, sebab dia berhari-hari bersembang, berceloteh dalam kaum keluarga. Jadi di sini pengembangan, ya, saya tak langsung dia apa yang didapati di persekolahan yang mempadukan pendidikan akademik dan agama ini tadi, kesedaran yang ada ini diresapkan kepada anak-anak mereka, diresapkan kepada ibu bapa, saudara mereka di persekitaran di kampung. Sedangkan bagi kaum lelaki ini dia lebih berapa orang kata bercambah di luar lah, ya, kesedaran yang lebih ekstrim di luar. Itu ya, Pak. Terima kasih Tuan. Jadi kita dapat nampak satu kerangka utama sekolah ni lah. Dan bagi saya lah, apa yang saya dapat belajar, bahawasanya walaupun pendidikan tu sebenarnya tujuan akhir pendidikan tu ialah untuk melahirkan insan yang baik, dan dia boleh berlaku di banyak peringkat. Kalau di peringkat kata macam kalau kita ambil konteks jantina, yang lakinya dengan perempuannya, Pakcik sebut tadi, jantina lelaki ni dia akan pergi lebih keluar, dia lebih mencabar. Tapi peranan perempuan di dalam rumah tu sama juga pentingnya, dengan syarat si perempuan ni, sama ada ibu ke, kakak ke, adik ke, perlu diberikan pendidikan formal yang baik terlebih dahulu, supaya generasi dia yang lahir daripada rumahnya tu juga akan menjadi generasi yang baik. Itu biasa peranan DMW dekat sini kita nampaklah besar. Walaupun kita tahu perempuan ni dia punya jasa dia tak tertulis, tapi mungkin dia tertulis di akhirat nanti. Jadi saya nak teruskan soalan dengan Ustaz Azizah. Ustaz Aziz boleh sebagai penyunting lah, sebab kalau kita tengok latihan ilmiah tu penuh dengan tulisan sajalah.
Tapi buku ni specialnya dia penuh dengan gambar-gambar juga. Boleh cerita sikit tak sumber-sumber yang Ustaz Aziz dapat bila menambah konten penerbitan buku? Dalam proses menyunting buku ataupun